Yang pertama kita tengok takhta, iaitu kedudukan, pangkat dan kuasa. Orang yang gila yang pertama ini, yang gila takhta ini, tidak pernah puas dengan kedudukan yang sudah diraihnya. Kadang-kadang segala jawatannya tu, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, ketua kampung, ketua lorong, pengurusi ladang, contohlah, segala-gala jawatan yang ada, termasuk khairat kematian pun dia, KRT pun dia, ketua meronda pun dia, janji ketua, dan dia sibuk cakap, aku ni sekarang banyak jawatan, tak tahulah, aku dah tak boleh pegang, tapi orang bagi juga. Cik ayat dia kan. Jangan lupa ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ingat tak? Isra' Mi'raj dulu, tengok, punyalah jarang panggil Samsul debat, sekali datang dengan Isra' Mi'raj pun dia cover. Tak adalah. Kan ada satu peristiwa, kan banyak peristiwa pelik yang Nabi nampak, termasuklah seorang lelaki yang memikul kayu tu, tak terpikul tu, ambil lagi beban lain, ambil lagi. Tu sebab kalau rasa-rasa tak boleh jadi pemimpin, jangan minta. Aku yang ni tak siap lagi, aku ni tak buat. Pilih satu pun yang kita boleh buat dengan baik, sudah. Lepas tu jangan minta-minta. Yang minta-minta tu yang jadi penyakit tu. Tu yang bila dia tak puas dengan kedudukan yang diraihnya, jika tak ada kuasa dia mahu kuasa, jika sudah ada jawatan dan kuasa dia mahu yang lebih tinggi lagi. Tak pernah puas tuan-tuan. Dia sentiasa lapar kuasa, mungkin dia mahu kedudukan setinggi langit, dia akan buat apa saja untuk mendapatkan kedudukan ini. Soal halal dan haram tak ada dalam kamus kehidupannya. Itu sebab kalau kita tengok dalam politik, contohnya bukan di Malaysia, ni di Timbuktu dan Burkina Faso, di Afrika, kadang-kadang sanggup memfitnah orang, kadang-kadang sanggup memburuk-burukkan orang, soal peribadi orang, cerita bapa dia ni dulu macam ni, emak dia semua macam ni, semua dibongkarkan. Apa faedah tu cakap? Apa faedahnya? Tu sebab saya pesan orang Islam cukup-cukuplah bercakap, bergaduh, dah lah kan. Kita dah lah paning dengan COVID-nya, janganlah lomeh tau, semayang pakai mask ni lomeh. Kono pula imam malam tu baca ayat panjang pula, Allah, dalam tu dah jadi belon mas tu dah. Wah tu kan. Tapi itulah cerita dia. Terima cukup-cukup. Dan pilihan raya besok, pilihan raya nanti pangkah lah, mana yang kau nak pangkah. Tapi dalam surau ke taman perumahan kita baik semua. Tentang tuan-tuan nak pilih siapa, pilihlah. Itu hak masing-masing. Kita jangan marah, orang ni pilih ni, orang ni pilih, jangan marah. Tapi dalam satu bab, kita sama yang kat surau ni. Adakah dia tulis saf pertama untuk gaji 5,000 ke atas? Tak ada. Saf kedua gaji 3,000 ke atas. Golongan B40, saf yang ke-6 ke bawah. Ada? Tak ada. Tak ada. Sama je. Kan? Adakah dia tunjukkan level-level? Tak ada. Kat surau ni sama je. Kadang-kadang yang bersandar kat tiang tu bekas pengarah. Contoh lah, bekas pengarah ada pencen sandar. Nah, ni dia nak cakap apa? Tapi semua hebat-hebat tu. Tapi kita sama kan. Malam ni yang datang ada yang tak bawa IC pun ada. Berapa ramai pakai campaign card suara dalam pun tak pakai. Tapi sama tak? Sama dia kata. Tak. Contoh kan, contoh. Tak nak nunjukkan level kita kan. Tu sebabnya jangan kita kejar kuasa kan. Yang penting pada orang yang ni, orang yang tamakkan kuasa ni, dia tak kisah halal haram. Yang penting adalah orang memuji dan menyanjung dia. Tu sebab tuan-tuan, saya tak kisah, tak ada hal. Saya fikir saya jadi penceramah pun okey je. Penceramah dengan ahli politik je, tengok. Orang politik datang disambut, penceramah datang pun disambutnya. Tapi aku tadi tak. Contohlah. Contoh sebab aku lambat. Kan ambil sampai. Yang kedua, dia dapat duduk meja VIP, tapi tak ada apa, sama. Kadang-kadang kita duduk macam ni, apa tidur, dapat duduk pula. Dah meja tu kosong, duduk dengan meja tu, sama. Apa yang kita nak paning-paning? Apa kita nak paning-paning? Tak payah. Kan? Malahan saya jadi penceramah dapat jumpa ramai orang. Siapa sangka malam ni dapat saya ceramah kat Batu Gajah malam ni.
kan? Batu yang paling besar dalam Malaysia, kan? Batu gajah nama kan? Jadi mana kata yang penting dia nak orang puji dia, nak menyanjung dia. Tuan-tuan, hidup ni jangan fikir nak jadi kaya, jangan fikir nak jadi orang yang hebat. Akhirnya bila jadi hebat, dia kata lah bukan itu yang hebat punya. Tuan-tuan, contoh yang ada cakap aku nak benar jadi macam Samsul Debat tu, semua orang kenal dia. Contoh lah. Sorry tuan-tuan, nak makan pun susah. Kena cari kedai yang orang tak ramai. Kedai makan cari yang tak ramai orang. Masalah yang tak ramai orang tu tak sadap. Macam mana pula? Kan baru nak makan, nak bergambar. Contoh lah kan. Saya faham malam ni pun ramai berajat ni, saya tahu. Tapi jangan risau, saya tak kisah. Nak ambil gambar. Yang tegak RM10, yang gambar RM5. Macam tu. Siap duit. Tak ada lah saja ya. Tapi itu dia. Kan? Kenapa nak ada orang tu kata nak sangat jadi penyanyi? Oh, nak jadi penyanyi? Sudah makin lama bukannya dia sepanjang-panjang masa hebat. Tak, sudah jatuh juga. Kan? Tak payah nak koja-koja. Tapi kojalah jadi orang yang baik. Apa tanda-tanda orang baik? Datangnya disambut, baliknya diiring. Nampak? Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tanya diri kita, agak-agak kita macam tu tak? Contohlah kita buat kenduri kan. Kita buat kenduri, bukan semua orang tahu yang kita kejar dia bawa masuk dalam. Ada sini macam tu. Ada la ilaha illallah, berlari dia pergi buka pintu kereta kawan tu. Bila balik tu sanggup tinggal kawan lain, nak hantar dia sampai kereta. Mana orang tu baik tu? Baik dengan dia lah. Maknanya nak jadi baik, tu yang penting. Jadi baik, tak ada sempadan nak baik-baik. Jadilah orang baik. Jadi kaya, jangan risau, ada orang lagi kaya daripada kita. Dulu kan nak sangat buat rumah besar macam rumah tu. Dulu masa kita muda-muda dulu, kita nampak ada satu rumah besar tu. Aku ingat aku nak buat rumah besar macam tu lah, kalau aku ada duit nanti. Hari ni orang heran pun tak rumah tu, sebab berlambak rumah besar hari ni. Jadi tak ke mana pun, tak ke mana. Kan? Jadi jagalah diri kita, tak payah nak kerja-kerja tahta dan kuasa. Sebab apa? Yang paling borek tentang jawatan itu adalah apa? Tanggungjawab dia, amanah dia. Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Saya ulang balik. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Kan? Itu sebab hati-hati. Nak pegang jawatan itu, nak pegang jawatan ini, tapi tak boleh buat kerja dengan baik, susah juga. Kan? Kan? Nak kahwin sampai 4, contoh. Kan? Orang perempuan hari ni dia dah tak kisah kahwin lah bang, yang penting adil. Betul tak orang perempuan? Tak rapik dah, tak rapik. Saya cuba tadi, tak rapik dah. Saya cuba tanya orang, tak rapik dia, angguk pun tak rapik dari pandang kawan. Tak, sebab yang berat. Sebab orang perempuan dia paling risau kan, amanah tu orang lelaki tak boleh bawa. Betul tak perempuan? Oh, itu angguk dah. Saya saja cuba je tadi kan. Tak, sebab sebenarnya yang paling berat dalam bab perkahwinan yang lebih tu adalah keadilan. Itu yang berat. Itu sebab kadang-kadang orang tidak menyanggupinya. Kita tengok dalam kisah bagaimanakah Nabi ada Panglima Angkatan Tentera Khalid Al-Walid kan. Bila Khalid Al-Walid ni diturunkan jawatannya sebagai Panglima Angkatan Tentera, dia kata, baiklah Khalid, cukuplah, kita bagi pula dia ni jadi Panglima, kamu berehat pula, kamu jadi tentera biasa. Menangis kegembiraan Khalid Walid, seronok dia sebab dia tak payah pikul beban amanah tu lagi lah. Tapi cuba kalau kita turun jawatan kau, siap kau ambil jawatan aku, jawatan dia tak sadar diri pun. Dia pun dulu dilantik, ada satu kampung ni,
Ada satu kampung dalam satu negeri yang tak payah saya sebutkan. Dia tu ketua kampung, tiba-tiba dia tak ada jawatan, naik ketua kampung baru, dia boleh tukar kunci balai raya. Sebab dia kata dulu balai raya tu dah zaman dia dapat, orang lain tak boleh guna. Gila betul. Lepas tu ketua kampung baru pergi pecahkan pintu, tukar pintu lain. Lepas tu ketua kampung lama, tak ada kerja lain tuan-tuan, berebut tukar pintu. Sampai ke sudah orang ramai tak dapat pakai pintu, tak dapat pakai balai raya. Tuan-tuan, bila orang bergaduh ni susah. Tu sebab bab silaturahim ni nak kena jaga. Bayanglah ketua kampung tak baik dengan imam, poning tuan-tuan. Kan pengurusi kampung satuan penduduk tak baik dengan imam, payah. Bila baik kenduri, imam kata kau ajak tak ketua kampung tu. Kalau kau ajak ketua kampung, aku tak nak datang. Yang ketua kampung pula, kau ajak tak imam datang. Kalau imam datang, aku tak datang. Kan poning orang tu. Kan? Sudah kita kena baikkan, tautkan silaturahim. Apa Allah Ta'ala dalam satu diskusi sebut apa? Barang siapa yang menghubungkan dengannya, maka aku akan menghubungkan dengannya. Mana siapa yang menghubungkan, aku akan menghubungkan dengannya. Siapa yang memutuskan, aku akan memutuskan dengannya. Hanya main bab silaturahim ni kena jaga.